Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membentangkan syarikat kami iaitu Limas Kawan Sedan Berhad, di mana Limas Kawan Sedan Berhad ini akan mengeluarkan satu produk iaitu koktel Lettuce. Jadi saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Sirnah binti Jalaluddin dari kelas DP 6B. Hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan membentangkan berkenaan dengan projek kita orang iaitu Limas Kawan. Kita pergi kepada latar belakang industri. Latar belakang industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah ataupun barang separa siap menjadi barang siap yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Seterusnya ialah syarikat Limas Kawan Sendirian Berhad adalah satu industri pengeluar minuman iaitu air koktel. Seterusnya ia juga melibatkan keselamatan atau survival bagi syarikat kami. Seterusnya ialah hasil dari industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk perkhidmatan. Dan yang akhir sekali ialah ia mengeluarkan kos yang tinggi untuk mengeluarkan produk minuman yang berkualiti dan dijamin selamat. Seterusnya kita pergi kepada tujuan penyediaan. Yang pertama adalah ini membentangkan perancangan perniagaan yang telah dirangka khas bagi menjalankan perniagaan penjualan produk keluaran syarikat kami. Yang kedua adalah ia menjadi garis panduan kepada pihak pengurusan dalam menguruskan perniagaan. Yang ketiga, ia juga dapat meyakinkan para pelabur yang berpotensi untuk membuat pelaburan dan juga menandatangani kontrak usaha sama jangka panjang dengan syarikat kami. Yang keempat adalah agar sebarang kekeliruan atau penyelewengan modal tidak berlaku dalam syarikat kami. Dan yang akhir sekali adalah syarikat ini dapat beroperasi dengan lebih cekap dan juga sistematik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Anissa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa binti Ashari dari kelas DPZ W6A. Saya ingin menerangkan mengenai latar belakang syarikat kami iaitu syarikat Limas Kawan Sedan Berhad, di mana syarikat ini nama perniagaannya ialah koktel Lettuce. Dan koktel Lettuce ini akan dijual pada tertera alamat tersebut ialah 19 Jalan Suasana 4/3A Bandar Ceras. Nombor telefon syarikat kami ialah 0361203044 dan email yang tertera di situ ialah anisanur3701@gmail.com. Manakala bentuk perniagaan bagi syarikat kami ialah perkongsian, di mana kami berkongsi antara satu tim untuk mengusahakan syarikat ini dalam menjual koktel. Manakala aktiviti utama kami ialah kami memang mengutamakan penjualan koktel sahaja. Kami juga akan memulakan perniagaan kami pada 1 Januari 2022. Nombor pendaftaran perniagaan syarikat kami pula adalah 840540M. Kami juga membuat pinjaman sebagai modal permulaan sebanyak RM10,000 dan nama MyBank nama bank pembiayaan ialah MyBank, di mana kami membuat pinjaman di situ. Seterusnya, latar belakang syarikat rakan kongsi. Latar belakang rakan kongsi pada syarikat Limas Kawan Sedan Berhad ini. Yang pertama ialah Nur Syafiqah Muhammad Nur Alam. Beliau berkelulusan diploma di industri halal
Beliau juga berpengalaman bekerja sebagai pembantu guru untuk pendidikan pelajar khas. Yang kedua ialah Nur Anisa binti Ashari yang berkelulusan Diploma Zakat dan Wakaf. Beliau juga berpengalaman bekerja sebagai guru tadika, promoter dan jurujual. Yang ketiga ialah Ana Sirna binti Jalaluddin yang berkelulusan Diploma Industri Halal. Beliau juga pernah berpengalaman bekerja sebagai promoter dan menjadi seorang chef. Seterusnya, yang keempat ialah Umi Najwa binti Ramli yang berkelulusan Diploma Industri Halal. Beliau juga pernah bekerja sebagai operator. Yang kelima iaitu yang terakhir bagi rakan kongsi kami ialah Nur Atika Natasha binti Rosidi. Beliau berkelulusan Diploma Industri Halal dan berpengalaman bekerja sebagai juruwang di cawangan NSK dan Cool Block. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Nur Syafiqah Muhammad Nur Alam daripada kelas tipih 6B. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai rancangan organisasi bagi syarikat 5 sekawan Sendirian Berhad. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai sasaran pasaran segmentasi 5 sekawan Sendirian Berhad yang terdiri daripada 4 bahagian iaitu demografi, geografi, psikografi dan juga perilaku. Pertama sekali adalah demografi. Usia ataupun target pasaran untuk jualan kami adalah untuk semua pelanggan tidak kira umur termasuk kanak-kanak dan juga remaja. Jantina yang kami sasarkan adalah kepada lelaki dan juga perempuan. Pekerjaan. Majoriti pelanggan kami adalah pelajar dan juga terdiri daripada kalangan pekerja. Manakala untuk bahagian geografi pula, kami memilih kawasan sekitar bandar ceras dan juga kawasan yang berdekatan dengan sektor pekerjaan dan juga sekolah. Untuk bahagian psikografi pula, target untuk segmentasi psikografi ini adalah pelajar dan juga kalangan pekerja yang penat bekerja serta menyukai air yang virus seperti koktail. Untuk bahagian perilaku, tingkah laku pengguna adalah memenuhi kepuasan pelanggan terhadap minuman yang disediakan dengan pantas. Sekian, terima kasih. Ini sahaja penerangan saya mengenai rancangan organisasi. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Natasha binti Rosidi daripada kelas DP6A. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan rancangan pemasaran iaitu dari 8.0. Okey, subtopik yang ada dalam rancangan pemasaran ialah 8.1 iaitu analisa pemasaran. Yang terdapat dalam analisa pemasaran ialah kita akan lihat dari segi jumlah potensi pasaran, kelebihan yang dimiliki oleh produk berbanding pesaing dan SWOT analisis perniagaan. Manakala 8.2 pula iaitu ramalan jualan. Yang kita akan lihat dari segi sasaran jualan dan keuntungan kepada tahun 2022. Seterusnya 8.3 iaitu kita akan lihat dari segi strategi pemasaran. Terdapat dalam strategi pemasaran ialah produk, harga, saluran agihan, promosi dan bajet pemasaran. Okey. 8.1 berkenaan dengan analisis pasaran. Yang pertama, jumlah potensi pasaran. Okey, jumlah potensi pasaran ni kita tengok, kita lihat dari segi penduduk ceras yang mempunyai sebanyak 515,960 orang yang terdiri daripada golongan remaja, dewasa, veteran atau warga emas. Golongan remaja terdiri daripada 50% iaitu 229,283 orang. Dewasa pula terdiri daripada 40%, 209,283 orang, dan veteran atau warga emas terdiri daripada 77,394 orang, sebanyak 10%. Okay. Nombor 2 berkenaan dengan kelebihan yang dimiliki oleh produk berbanding pesaing.
Okey, kelebihan ini dikeluarkan mengikut cita rasa pelanggan. Ini merupakan pembandingan koktel 5 sekawan dan 3 kedai yang lain. 3 kedai yang kami pilih ialah Kublok, Boost dan Chatime. Okey. Kelebihan untuk koktel 5 sekawan ialah rasa pelbagai jenis buah. Kami mengeluarkan pelbagai jenis buah. Pelanggan diberi pilihan untuk memilih pelbagai jenis buah, antaranya strawberry, mango, blueberry, lychee. Manakala Kublok, Boost dan Chatime pula mempunyai pelbagai jenis perisai air yang berasaskan serbuk dan jus. Okey, seterusnya berkenaan perbandingan berkenaan dengan harga. Koktel 5 sekawan mempunyai harga semua mampu milik kepada customer, iaitu harga yang telah ditetapkan ialah RM3 hingga RM5 sahaja, mengikut kemampuan semua golongan. Manakala harga bagi Kublok, Boost dan Chatime mempunyai harga yang membawa lebih keuntungan. Harga yang agak mahal kerana setiap air mempunyai pencampuran bahan. Maksudnya kat sini macam harga sebenarnya RM5.90. Kalau customer add on topping apa-apa, dia akan harga semakin bertambah. Kalau dekat koktel, harga tetap sahaja, mempunyai RM3 hingga RM5 mengikut bekas. Seterusnya berkenaan dengan berasaskan apa. Koktel 5 sekawan berasaskan buah-buahan yang segar dan jeli yang segar. Buah-buahan dan jeli tidak mengambil masa yang lama untuk disimpan. Stok yang diambil tidak banyak untuk mengelakkan kesegaran jeli nata di koko. Manakala berasaskan Kublok, Boost dan Chatime berasaskan bubble, jeli dan buah-buahan. Bubble tidak tahan lebih lama. Misalnya, bubble ini hanya mampu bertahan selama 30 jam sahaja, berbanding dengan jeli dan buah-buahan yang mampu mengambil masa yang lama untuk mengekalkan kesegaran. Bubble atau dipanggil sebagai pearl di Boost, Chatime dan Kublok mampu bertahan selama 1 hari setengah sahaja. Kalau jeli semua boleh simpan dalam chiller untuk bertahan lebih lama. Okey, seterusnya berkenaan dengan SWOT analisis perniagaan. Setiap perniagaan mesti mempunyai strength, weakness, opportunities dan threat. Maksudnya iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT merupakan penyusunan bagi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuatu syarikat. Namun begitu, objektif utama bagi analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesedaran penuh terhadap semua faktor yang terlibat dalam membuat keputusan perniagaan. Kaedah ini dicipta pada 1960 oleh Albert Humphrey dari Institut Penyelidikan Transport. Semasa kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti mengapa perancangan korporat gagal secara konsisten. Sejak penciptanya SWOT telah menjadi salah satu alat yang paling berguna bagi pemilik perniagaan untuk memulakan dan mengembangkan syarikat. Oleh itu ini merupakan SWOT bagi syarikat kami, iaitu 5 sekawan. Okay, dekat sini kita nak boleh tengok kat sini boleh tengok kekuatan syarikat kami ialah harga yang berpatutan, kawasan yang strategik, pandai mempromosi produk pada musim perayaan. Manakala kelemahan kita orang ialah ramai pesaing, sebab ramai bukan kita saja yang buat koktel, ramai yang mampu menghasilkan koktel. So yang seterusnya berkenaan dengan pekerja kurang idea untuk meningkatkan perniagaan. Seterusnya berkenaan dengan pengurusan yang lemah. Maksudnya pekerja kurang idea ni
bukan terlalu kurang, cuma tak dapat nak mengembangkan idea, tak dapat nak bersatukan idea. Seterusnya berkenaan dengan peluang. Nombor 1, mengembangkan perniagaan. Peluang kami mampu mengembangkan perniagaan setaraf dengan perniagaan kami. Nombor 2, hanya menggunakan modal yang rendah. Kami dapat meningkatkan perniagaan kami. Maksudnya barang-barang untuk menghasilkan koktel ni cuma sedikit barang dan kos yang rendah berbanding dengan perniagaan kecil yang lain. Ketiga, mengenal pasti faktor luaran setiap peluang berpotensi perniagaan kami. Kami dapat mengenal pasti faktor luaran seperti peluang potensi perniagaan kami. Itu maksudnya bila kami buka perniagaan ni, kami dapat lihat masing-masing mempunyai berpotensi mempunyai perniagaan, mampu meningkatkan perniagaan. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan ancaman sesuatu syarikat. Okey, ancaman pada perniagaan kami nombor 1 ialah perubahan musim. Okay, contoh pada musim hujan, takkanlah orang carikan koktel ni sebab barang sejuk. So mungkin kami punya perniagaan agak rendah, sale perniagaan kami rendah. Kedua, berkenaan dengan perubahan pengembangan pada masa depan. Okey, masa depan semakin meningkat, teknologi semakin meningkat, jadi citarasa pengguna pun semakin meningkat. Kemungkinan perniagaan kami, perniagaan koktel ini tidak dipandang manusia pada pada akademik yang akan datang. Seterusnya berkenaan dengan trend pasaran yang berubah. Trend pasaran pada setiap negara berubah-ubah. Jadi tak semestinya koktel ini sentiasa berpegang dengan satu saja pasaran. Okey, seterusnya berkenaan dengan 8.2 iaitu ramalan jualan. Kami mengambil pada tahun 22 untuk membuat sasaran jualan dan keuntungan. Okey. Kat sini kita dapat jadual berkenaan setiap bulan bersamaan dengan 1 tahun berkenaan dengan sasaran jualan dan sasaran keuntungan. Okey, jadual berikut menunjukkan sasaran jualan dari Januari tahun 22 hingga Disember tahun 2022. Pada bulan pertama, perniagaan ini menurun pada bulan Januari 2022. Kami baru start perniagaan, jadi belum ramai yang tahu pasal perniagaan kami. Seterusnya, pada bulan Februari 2022 dan Mac 2022 juga didapati perniagaan kami menurun kerana terdapat ramai pesaing pada masa itu. Seterusnya, pada bulan April 2022 perniagaan ini mula menurun mendadak disebabkan pada bulan itu merupakan bulan Ramadan di mana golongan umat Islam sedang berpuasa pada bulan tersebut. Pada bulan Mei dikatakan meningkat kerana sambutan hari perayaan Aidilfitri di mana pelanggan membuat tempahan sempena rumah terbuka atau upacara atau majlis apa-apa. Pada bulan Jun dan Julai meningkat juga kerana terdapat ramai permintaan pelanggan, manakala bulan Ogos, September, Oktober dan November menurun dan mengekalkan keuntungan yang sama kerana mendapat sambutan pelanggan tetap di persekitaran kawasan ceras. Maksudnya hanya pada bulan tu hanya pelanggan yang dah tahu, pelanggan yang kawasan situ saja, pelanggan yang tetap saja yang membeli. Pada bulan Disember pula meningkat dengan mendadak kerana selalunya bulan tersebut merupakan musim perkahwinan serta cuti persekolahan. Pada tahun ketiga, perniagaan kami meningkat sebanyak 20%, manakala pada tahun kelima pula perniagaan kami meningkat sebanyak 50% kerana produk kami telah terkenal di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, next berkenaan dengan strategi pemasaran.
Okey, kat sini kita boleh tengok kami menyiarkan strategi kami. Kami merancang strategi kami melalui produk, harga, saluran agihan, promosi dan bajet pemasaran. Okey. Berkenaan dengan strategi pemasaran merupakan aktiviti perniagaan yang terlibat proses penyelidikan dan analisis terhadap gelagat pengguna, persekitaran pemasaran, saluran promosi dan pengedaran produk serta penetapan harga barang dan perkhidmatan yang dapat memuaskan keperluan individu dan mencapai objektif organisasi. Oleh itu, pemasaran ini melibatkan 4 aktiviti yang kami menggunakan, iaitu produk, penetapan produk atau penetapan harga, menjalankan promosi dan mengedarkan produk. Okay. First, produk. Apa itu produk? Produk merupakan sesuatu yang ditawar kepada pasaran yang mempunyai ciri yang menarik perhatian dan digunakan dan mempunyai faedah fisiologi serta kaedah fizikal yang boleh memuaskan kehendak pengguna. Okey, maksud produk ni, okey, macam contoh kita pergi beli satu produk, walaupun isi dalam dia tak sedap kan, kita tengok luaran dia dah cantik, penuh inovasi, penuh kreativiti. Jadi benda tu tertarik bagi setiap pandangan mata customer. So automatik dia akan ambil. Okey, seterusnya berkenaan dengan harga. Penetapan harga adalah paling penting untuk mencapai matlamat organisasi dan memaksimumkan keuntungan serta meningkatkan hasil jualan dan share pasaran. Okey, harga. Kalau kita tahu harga, koktel ni tak adalah terlalu famous, tak adalah terlalu tak famous. Cuma dia dekat tengah-tengah. Jadi harga sepatutnya barang-barang dia pun tidak mempunyai banyak ingredient, tak banyak yang menggunakan barang. Jadi kita perlu mengeluarkan harga yang berpatutan, harga yang mampu milik oleh semua jenis golongan, dari budak-budak, dewasa sampailah ke veteran atau warga emas. Okey, oleh itu kami menetapkan harga berjumlah RM3 hingga RM5 yang mampu milik oleh semua golongan. RM3 hingga RM5 ini mengikut saiz bekas. Okey. Seterusnya berkenaan dengan saluran agihan. Okey, kalau kita tahu, saluran agihan ini merupakan satu set pengantaraan pemasaran atau orang tengah yang berfungsi memindahkan produk secara fizikal daripada pengeluaran kepada pengguna akhir atau pengguna perniagaan. Maksudnya dekat sini kami menggunakan kemudahan iaitu GrabFood dan Foodpanda sebagai pesanan secara atas talian yang dibuat oleh pelanggan, serta ia juga dapat menjimatkan masa pelanggan. Oleh itu kami sememangnya mengutamakan pelajar sekolah dan masyarakat di persekitaran Syeras. Oleh itu, adanya GrabFood dan Foodpanda bukan saja dapat menjimatkan masa pelanggan, ia juga dapat memudahkan kami untuk mengenalkan produk kami kepada semua. Okey, seterusnya iaitu promosi. Promosi pula merujuk kepada cara yang digunakan oleh pemasar untuk memberitahu pemberi penerangan, mempengaruhi pengguna atau pelanggan tentang kebaikan keluaran dan cuba memujuk pengguna sasaran untuk membeli sesuatu produk. Okey, promosi ni maksudnya promosinya bukannya maksudnya selalu buat diskaun, selalu buat tawaran kepada customer. Kat sini kita boleh juga kami membuat promosi di Facebook, Instagram, WhatsApp dan rakaman TikTok. Dekat situ juga dapat menyebarkan kerana kita tahu penduduk Malaysia ni memang
kebanyakan orang mempunyai teknologi. Antaranya ialah laptop, telefon bimbit. So, melalui promosi di laman sesawang iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp atau rakaman TikTok, produk kami boleh menjadi terkenal. Okey. Selain itu juga kami membuat promosi apabila customer yang datang pada pembukaan, kami memberi segelas yang kecil koktel sebagai penguji atau untuk membuat customer dapat merasa setiap pelbagai jenis koktel yang kami hasilkan. Akhir sekali, berkenaan dengan bajet pemasaran. Jadual di bawah ini menunjukkan bajet pemasaran bagi perniagaan kami menggunakan 7 teknik, antaranya teknik poster, sampel, banner, install famous, GrabFood, Foodpanda dan juga telefon bimbit. Keseluruhan belanja aset tetap kami ialah RM1,711 dan keseluruhan belanja aset bulanan sebanyak RM50 sahaja. Okey. Poster kami mengeluarkan sebanyak 30 helai kuantiti yang belanja aset tetap kami ialah sebanyak RM7. Manakala yang kedua ialah sampel. Sampel kami mengeluarkan sebanyak 20 kap, sebanyak 1 kap RM3. Manakala berkenaan dengan banner, kami mengeluarkan 1 banner sahaja, iaitu sebanyak RM44. Kami juga membayar kepada Insta Famous sebanyak 2 orang Insta Famous, sebanyak 1 orang RM1, sebanyak 1 orang RM100. Yang kelima iaitu kami ada perkhidmatan Grab, dan yang keenam perkhidmatan Foodpanda. Kami juga mempunyai telefon bimbit yang tersendiri sebanyak 2, iaitu sebanyak RM1,500. Okey, belanja aset bulanan kami membuat sebanyak RM50. Jumlah keseluruhannya ialah kuantiti sebanyak 37 kuantiti dan belanja aset tetap kami sebanyak RM1,711 dan belanja bulan kami hanya RM50 sebulan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya bagi pula kepada pembentang seterusnya. Saya Nur Syafiqah Muhammad Alan daripada kelas tipih 6B. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai rancangan operasi bahagi syarikat 5 sekawan Sdn Bhd. Untuk bahagian ini saya akan menerangkan mengenai senarai bahan mentah. Jadual ini menunjukkan senarai bahan mentah bagi produk kami iaitu koktel. Terdapat 5 bahan mentah yang kami senaraikan. Pertama ialah susu pekat. Dalam masa 1 hari kami memerlukan lebih kurang 10 tin susu, begitu juga dengan susu cair. Bagi buah koktel pula, kami akan menggunakan lebih kurang 15 tin untuk 1 hari perniagaan. Sama juga seperti nata di Koko pula, kami juga akan menggunakan sama seperti buah koktel iaitu 15 tin untuk 1 hari perniagaan. Akhir sekali kami juga akan menggunakan ais batu sebanyak 4 bungkus besar untuk 1 hari perniagaan. Sekian itu sahaja penerangan saya mengenai senarai bahan mentah untuk bahagian rancangan operasi bagi syarikat 5 sekawan Sdn Bhd. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Najwa binti Ramli dari DIPEH 7R. Hari ini saya hendak membentangkan tentang rancangan kewangan. Yang pertama adalah jangkaan jualan. Okey, jangkaan jualan pada bulan pertama, perniagaan ini menurun kerana bulan Januari 2022. Hal ini kerana pada mulanya perniagaan ini hanya untuk memperkenalkan produk baru dan terdapat ramai pelanggan yang masih mencuba dengan produk yang kami telah keluarkan.
Namun begitu, pada bulan Februari 2022 dan Mac 2022, jika didapati perniagaan kami menurun kerana terdapat ramai pesaing pada masa itu. Seterusnya, pada bulan April 2022, perniagaan ini pula menurun mendadak disebabkan pada bulan itu merupakan bulan Ramadan kerana golongan Islam sedang berpuasa pada bulan tersebut. Pada bulan Mei dikatakan meningkat kerana sambutan Hari Raya Aidilfitri, di mana pelanggan membuat tempahan sempena rumah terbuka. Pada bulan Jun dan Julai meningkat juga kerana terdapat ramai permintaan pelanggan, manakala bulan Ogos, September, Oktober dan November menurun dan mengekalkan keuntungan yang sama kerana mendapat sambutan pelanggan tetap di persekitaran kawasan ceras. Pada bulan Disember pula meningkat dengan mendadak kerana selalunya bulan tersebut merupakan musim perkahwinan serta cuti persekolahan. Pada tahun ketiga perniagaan kami meningkat sebanyak 20%. Manakala pada tahun kelima pula perniagaan kami meningkat sebanyak 50% kerana penduduk kami telah terkenal di sekitar wilayah persekutuan. Yang kedua pula, jangkaan pembelian. Pada bulan pertama sehingga bulan ketiga, pembelian barang mentah sama kerana pada masa itu perniagaan kami baru memulakan perniagaan ini. Manakala bulan 4 pula menurun mendadak. Ini disebabkan pada bulan tersebut adalah bulan Ramadan dan kami mengurangkan pembelian pada masa itu. Seterusnya, pada bulan 5 meningkat dan bulan 6 juga meningkat. Ini kerana pada bulan tersebut adalah hari perayaan. Oleh itu, pembelian untuk bahan mentah lebih meningkat daripada sebelum ini. Di samping itu, pembelian kami pada bulan 7 semakin meningkat pembelian kerana mempunyai perayaan Korban pada ketika itu. Walau bagaimanapun, pada bulan 8 sehingga bulan 11, pembelian bahan mentah pada ketika itu menurun kerana pelanggan kurang membeli ke kedai kami. Pada bulan 12 pula semakin meningkat kerana pada ketika itu cuti persekolahan dan ramai pelanggan lebih mengenali kedai kami. Okey, jumlah tahun pertama pembelian kurang kerana kedai kami baru memulakan perniagaan. Oleh itu, pada tahun ketiga dan tahun kelima semakin meningkat dan pembelian ini kerana kedai kami lebih dikunjungi oleh orang ramai dan lebih mengenali daripada biasa. Okey, seterusnya adalah penutup. Kesimpulannya, kami menubuhkan perniagaan 5 sekawan ini bertujuan untuk memperluaskan lagi perniagaan kami ke serata negeri supaya kami dapat lebih lagi pengalaman dan cabaran dalam perniagaan. Dan akhir sekali, kami berharap perniagaan ini kekal dan lebih maju pada masa hadapan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.